Assalamualaikum. Nama saya Nur Farisha Adina binti Muhammad Hir. Nombor matrik 283871. Assignment ini disediakan oleh kami berlima, iaitu Fatin Abdullah binti Zawawi, Ain Syahidah, Muhammad Isa, Zuriati binti Muhammad dan Nur Afiq bin Afi. Okey, untuk tajuk kami Bursa Malaysia itu kami pilih Petronas. Pengenalan. Petronas, nama panjang untuk Petronas adalah Petroleum Nasional Berhad, merupakan syarikat pengeluaran syarikat minyak dan gas. Petronas juga ditubuhkan pada tahun 1974. Dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia lah. Selain itu, pada tahun 2019, Fortune Global 500 mengiktirafkan Petronas ni sebagai syarikat yang terbesar di dunia lah, yang ke-158. Petronas juga ni berkembang menjadi syarikat minyak dan gas di dalam 31 buah negara. Menurut majalah Financial Times, Petronas ini dikenali sebagai salah satu daripada kembar 7, iaitu bermaksud syarikat minyak dan gas yang dimiliki oleh pihak kerajaan yang paling berpengaruh dan keutamaan dari negara-negara di luar Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Dunia, iaitu OECD. Menara berkembang ini dari hasil Petronas lah. Telah dibuka secara rasmi, iaitu dinamakan sebagai Kuala Lumpur City Centre, iaitu KLCC. Selain itu, menara berkembang Petronas juga secara rasminya telah dibuka pada Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-42 pada 31 Ogos 1998. Misi syarikat Petronas adalah iaitu apa yang ingin dicapaikannya adalah komited untuk menghasilkan produk bahan api yang berkualiti dan perkhidmatan yang boleh dipercayai kepada pengguna di seluruh negara, iaitu menerusi rangkaian kemudahan dan rakan niaga untuk rakan niaga Petronas ni lah. Kepimpinan pasaran ini juga dapat dicapai dengan memberi tumpuan kepada nilai, mempunyai tempat prestasi budaya yang tinggi, memastikan operasi dan HSE cemerlang, dan juga pengurusan risiko berhemah serta mengamalkan tadbir urus korporat terbaik. Itulah misi syarikat Petronas ni lah. Untuk visi syarikat Petronas ni pula adalah untuk menjadi pembekal yang terkemuka di seluruh negara. Bukan sahaja terkemuka di Malaysia, tapi di peringkat antarabangsa. Terima kasih, itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membentangkan tentang produk dan servis syarikat yang kami pilih, iaitu Petronas. Petroleum Nasional Berhad atau lebih dikenali dari setiap pelosok dunia ialah Petronas merupakan syarikat minyak dan gas milik Malaysia sepenuhnya. Pada awal tahun 70-an, terdapat dua sistem yang digunakan secara meluas oleh syarikat minyak nasional atau National Oil Companies dalam urusan perhubungan mereka dengan syarikat minyak antarabangsa atau Multinational Oil Company (MOC) berkenaan dengan pengurusan mereka dalam hal perolehan sumber-sumber petroleum dalam sesebuah negara melalui sistem konsesi bersama di mana pengendalian penerokaan dan pengeluaran minyak terus
diurus sepenuhnya oleh SMA. Meskipun Pertamina dan Petronas mempunyai persamaan dari segi struktur untuk merupakan organisasi perusahaan negara, namun Pertamina telah diletakkan di bawah keseragaman dan kewangan kementerian, manakala Petronas didedahkan kepada budaya urus niaga yang kompetitif secara tidak terhad. Pertamina ialah syarikat minyak nasional daripada Indonesia yang bekerjasama dengan Petronas. Produk yang dikeluarkan oleh Petronas mengeluarkan pelbagai produk yang berasaskan minyak dan gas untuk kegunaan harian, tidak kira penggunaan di rumah, tempat kerja maupun di atas jalan raya. Contohnya ialah produk pelincir untuk kenderaan ringan dan juga berat, gas kenderaan, minyak duti untuk kenderaan berat, minyak untuk kegunaan industri. Petronas bukan sahaja mengeluarkan produk untuk kegunaan industri dan juga kenderaan, malah Petronas juga membantu pelajar-pelajar melalui pinjaman untuk mereka melanjutkan pelajaran ke merata dunia, menyediakan beasiswa bagi menampung pengajian pelajar yang akan diserap untuk bekerja dengan Petronas. Petronas juga menumbuhkan institusi pengajian tinggi yang bakal melahirkan golongan profesional dan sokongan dalam pelbagai bidang seni demi menampung keperluan Petronas pada masa hadapan. Persaingan utama syarikat Petronas Nasional Berhad telah mengekalkan kedudukan sebagai jenama ASEAN paling menilai dalam laporan jenama kewangan global 500 tahun ini. Selain itu, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas, Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz telah dinobatkan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Terbaik ASEAN dan tempat ke-38 dalam 100 Brand Guardians Terbaik Global 2021. Petronas juga kekal di tangga ke-9 antara senarai perunding penilaian jenama minyak dan gas ONG Global. Menurut Petronas, dalam kenyataan, Indeks Kekuatan jenama BSI syarikat tersebut yang dinilai berdasarkan prestasi jenama berbanding pesaingnya meningkatkan kepada 87% kepada 86.3% pada tahun 2020. Syarikat Petronas juga mempunyai pesaing-pesaing yang kuat di Malaysia. Contohnya seperti Shell yang mempunyai kesan tersendiri di Malaysia dan telah bertapak di Malaysia selama 100 tahun. Malah Shell merupakan syarikat pertama yang menjumpai telaga minyak pertama di Malaysia pada tahun 1910. Caltex bermula pada tahun 1936 sebagai syarikat minyak Texas Oil. Usaha sama antara syarikat Texas kemudian dinamakan Texaco dan Standard Oil of California kemudian dinamakan Chevron Corp untuk memasarkan minyak dari konsesi yang baru diperoleh di Arab Saudi. Ia dinamakan semula Caltex Petroleum Corp pada tahun 1968, bertapak di Malaysia pada tahun 1957 sebagai Caltex Oil Malaya. Kemudian ditukarkan kepada Caltex Oil Malaysia pada tahun 1961. Dan sekarang Caltex Malaysia mempunyai sebanyak 420 stesen Caltex di seluruh semenanjung Malaysia dan 3 terminal di Pulau Indah, Perai dan usaha sama di Pasir Gudang. Yang ketiga, Petron Corporation atau Petron ialah sebuah syarikat minyak dan gas di Filipina. Membekalkan sepertiga daripada keperluan minyak negara berkenaan, Petron mengendali penapisan di Limay, Bataan dengan satu purata kapasiti 180,000 tong dalam sehari. Daripada penapisan, Petron menggerakkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin binti Abdul Wahab Zawawi, nombor kad matrik 283735. Saya akan membentangkan mengenai trend-trend dan isu terkini mengenai syarikat Petronas. Okey, yang pertama, Petronas komited laksana strategi pertumbuhan tahun 2021. Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Tengku Muhammad Taufik menjelaskan bahawa Petronas akan terus menjalankan intervensi taktikal di samping membentuk semula portfolio, melaraskan semua ekosistem dan memberikan perhatian berterusan kepada pelaksanaan yang difokuskan untuk organisasi kali semasa hadapan. Petronas optimis dalam menjalankan strategi pertumbuhan bagi tahun 2021 dengan meneruskan matlamat untuk mencapai kecemerlangan serta mempertahankan keuntungan dan kecayaan daripada sebarang unsur negatif di kemudian hari. Kerjasama antara pasukan berterusan mampu melindungi pendapatan dan mengoptimumkan perbelanjaan berteruskan untuk dikurangkan kesan negatif terhadap potensi mengejut terhadap keuntungan dan kecairan. Tambahan pula, pelaksanaan Pusingan Bidaan Malaysia 2021 MBR 2021 merupakan salah satu usaha syarikat tersebut bagi menggerakkan dan menyemarakkan bidang penerokaan, pengeluaran minyak dan gas di Malaysia. Cara ini juga dapat mengkomersialkan Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang bertaraf dunia. Baik, yang kedua ialah penangguhan kontrak FSPO di Limbayung. Petronas berkemungkinan akan menangguhkan bidaan bagi kontrak kemudahan penyimpanan dan pemunggahan pengeluaran terapung atau FSPO di luar pesisir Sabah. Limbayung dianggap tidak akan merudumkan momentum pelancaran kontrak baharu dalam sistem minyak dan gas. Ini menjadikan Petronas dapat mengekalkan saranan overweight merujuk kepada prospek bidang minyak dan gas yang masih utuh. Isu yang ketiga ialah Kerajaan Sarawak digesa campur tangan keputusan Petronas beri kontrak kepada syarikat luar. Kerajaan negeri digesa untuk mencampuri urusan berkaitan dengan keputusan Petronas memberikan kontrak kepada sebuah syarikat di luar Sarawak oleh Persatuan Petroleum Sarawak SPECA, SPECA berkenaan dengan kerja-kerja bukan khusus di pesisir pantai Sarawak. Menurut Presiden Datuk Rahman Lariwo, salah seorang ahlinya yang juga terlibat dalam pembidaan kerja-kerja pembekalan bahan letupan alternatif dan mengecek untuk Petronas Carigali menemui bahawa kontrak tersebut telah dianugerahkan kepada sebuah firma yang berpangkalan di Semenanjung Malaysia. Kontrak tersebut melibatkan kerja penyediaan peralatan, bilangan pekerja serta keperluan asas untuk tugas letupan alternatif. Perkara ini bukan tugas yang sukar yang mana ia tidak memerlukan kepakaran yang tinggi, malah ada banyak syarikat di Sarawak yang boleh melaksanakan tugas ini. Isu yang keempat ialah Petronas jual kepentingan dalam projek gas asli Shah Deniz. Petronas telah menjual keseluruhan kepentingannya dalam projek gas asli Shah Deniz di sektor Azerbaijan yang terletak di Laut Kaspia kepada syarikat minyak dan gas Rusia Lukoil sebanyak 15.5% dengan harga dolar Amerika 2.25 bilion. Syarikat minyak dan gas Rusia Lukoil menjelaskan bahawa urusan jual beli tersebut bergantung pada penentuan syarat-syarat sebelumnya termasuk persetujuan oleh SOCAR iaitu Syarikat Minyak Negara Azerbaijan. Petronas tidak mengumumkan sebarang tindakan lanjut daripada keuntungan menerusi penjualan projek gas asli itu yang bernilai ringgit Malaysia 59.5 juta. 59.5 bilion. Justru peratus kepentingan Lukoil di dalam projek gas asli Shah Deniz bakal meningkat kepada 25%, ekoran pembelian 15.5% daripada Petronas. Lapangan gas Shah Deniz merupakan lapangan gas asli terbesar di Azerbaijan yang terletak kira-kira 70 km di selatan Baku dengan pengeluaran gas secara komersial mula daripada tahun 2006. Yang kelima ialah Petronas tegaskan pemilikan tanah di Sudan diperoleh secara sah. Petronas telah beroperasi di Sudan selama lebih dari 20 tahun di samping turut membantu negara berkenaan untuk tampil sebagai negara pengeksport minyak yang besar. Kerajaan sementara Sudan merampas aset-aset kepunyaan Petronas selepas menuduh Petronas memiliki aset-aset berkenaan melalui cara yang tidak sah.
ketika pemerintahan bekas presiden ataupun presiden yang terdahulu iaitu Omar al-Bashir. Petronas telah melakukan bantahan keras terhadap tindakan oleh kerajaan baru ataupun kerajaan sementara itu kerana merampas hak milik Petronas di negara itu. Petronas juga menegaskan bahawa hak milik tanah yang turut menempatkan kompleks Petronas di Khartoum, Sudan telah diperoleh secara sah berdasarkan undang-undang yang ditetapkan. Petronas juga menjelaskan dalam sumber bertulis bahawa mereka kini sedang bekerjasama dengan Kementerian Luar Malaysia bagi memanfaatkan semua hubungan diplomatik yang ada antara Malaysia dengan Sudan dalam menyelesaikan masalah yang berlaku ini. Baik, isu yang terakhir dalam perbincangan kita ataupun isu terkini yang terakhir iaitu yang keenam ialah Yayasan Petronas sumbang sebanyak 735 peranti kepada pelajar Terengganu. Seramai 735 orang pelajar daripada golongan keluarga berpendapatan rendah ataupun B40 telah diberi sumbangan kemudahan untuk belajar seperti peranti dan data internet melalui program cerdik anjuran Yayasan Petronas. Bantuan tersebut meliputi penyelenggaraan peralatan serta jaminan dan bantuan teknikal selama 3 tahun kepada setiap pelajar dan diadakan bersama pejabat-pejabat pendidikan di daerah Kemaman, Besut, Kuala Nerus, Dungun dan Marang. Usaha ini adalah sebahagian daripada sumber Petronas yang telah disumbangkan bernilai RM30 juta melalui program ini yang melibatkan seramai 12,000 pelajar di seluruh Malaysia. Baik, seterusnya saya akan membentangkan juga mengenai kekuatan syarikat Petronas itu sendiri. Okey, yang pertama, Petronas mampu mengekalkan kedudukannya sebagai jenama Asian paling berharga dalam laporan Brand Finance Global 500 pada tahun 2021. Petronas juga menjaga kedudukannya dalam kalangan jenama perundingan penilai minyak dan gas global di tempat yang ke-9. Indeks kekuatan jenama Petronas yang mengukur prestasi sesebuah jenama berbanding pesaing meningkat kepada 87 mata daripada 86.3 mata pada tahun 2020. Menurut Brand Finance, kedudukan Petronas disandarkan kepada nilai prestasi dan jenamanya yang konsisten dengan nilai jenama berharga dolar Amerika 12.4 bilion walaupun susut berbanding dolar Amerika 15.2 pada tahun 2020. Seterusnya ialah Presiden ataupun Ketua Pegawai Eksekutif CEO Petronas Tan Sri Wan Zulkifli Wan Arifin sekali lagi disenaraikan dalam 100 penjaga jenama terbaik pada tahun 2020. Beliau mendapat kedudukan yang ke-58 dalam senarai tersebut walaupun pada tahun sebelum tu beliau mendapat tempat yang ke-93. Ini menunjukkan bahawa Petronas mempunyai CEO yang terbaik yang boleh memacu ke arah lebih kejayaan yang lebih pada masa yang akan datang dan juga dapat mengekalkan kedudukan yang sedia ada ataupun untuk lebih improvement di masa hadapan. Okey, seterusnya ialah kelemahan yang ada kepada syarikat Petronas. Okey, sekarang ni wabak COVID-19 sudah menjadi pandemik yang melanda dunia. Pada hari ini sudah tentu menjejaskan pelbagai sektor di sesebuah negara, terutamanya sektor ekonomi. Transaksi jual beli terbantut kerana kekangan dalam pelbagai aspek sejak wabak ini melanda. Syarikat dalam rantaian sektor minyak dan gas dijangka akan terjejas, termasuklah Petronas. Kelemahan harga minyak mentah dunia, ekoran penularan wabak COVID-19 bukan sahaja menjejaskan syarikat minyak utama, malah kesan negatif berantai turut memberikan tempias kepada syarikat perkhidmatan di bawah sektor ini. Petronas menjangkakan bahawa tahun ini akan menjadi tahun yang sangat sukar dan mencabar dan kedudukan keuangan suku kedua akan merudum kerana harga minyak mentah yang rendah.
perkara ini akan berlarutan, dijangkakan akan berlarutan sehingga suku kedua tahun hadapan. Pada peringkat global, syarikat minyak dan gas memotong 20% hingga beberapa peratus lagi bajet dan perbelanjaan. Sebarang peningkatan pelaburan bergantung kepada tahap pemulihan harga minyak mentah bagi tempoh hingga ke beberapa bulan ke hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ain Syahidah binti Muhammad Isa, nombor matrik 283984, ingin membentangkan penilaian dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Petronas. Okey, saya akan bentangkan peluang dan ancaman syarikat, iaitu syarikat Petronas yang kita pilih lah. Okey. Dari segi peluang tu ada dua. Yang pertama, pertemuan tenaga minyak yang baru, iaitu pada tahun 2011, Petronas mengumumkan telah menemui dua lagi tenaga minyak dan gas yang baru di Sarawak yang dipercayai mampu mengeluarkan sehingga 100 juta tong minyak mentah. Pertemuan ini sekaligus akan menyaksi strategi Petronas untuk mempergiatkan lagi aktiviti eksploitasi di Malaysia. Menurut akhbar harian Metro, pada tahun lalu sekurang-kurangnya 206 telaga gas dan minyak baru di dalam negara telah ditemui. Okey, yang kedua pula, sebagai sebuah negara yang sedang membangun dengan pesat, sektor pengangkutan semakin bertambah dan menyebabkan peningkatan permintaan bahan api seperti minyak dan gas. Ini memberi peluang kepada Petronas untuk memenuhi permintaan tersebut melalui pengeluaran minyak dan gas yang lebih, dan secara tidak langsung Petronas mampu meraih keuntungan yang lebih besar. Okey, dari segi ancamannya pula ada dua juga. Yang pertama iaitu kejatuhan harga minyak. Pada tahun 2014 menyaksikan industri minyak dan gas ONG berdepan kemelut dan cabaran yang tidak diduga sama sekali. Paras harga minyak jatuh. Kejatuhan lebih 3 kali ganda menyaksikan industri ONG di seluruh dunia bergelut. Tidak ketinggalan yang turut merasai kesannya ialah syarikat ONG negara kita lah, Petronas. Selain kejatuhan harga minyak, pengenalan tenaga baru, era perdigitalan dan liberalisasi pasaran juga menjadi antara cabaran baru yang perlu didepani Petronas bagi memastikan mereka terus relevan dan kompetitif. Syarikat ONG kini terpaksa mengubah cara mereka menjalankan perniagaan bagi menyesuaikan diri dengan keadaan di mana harga minyak yang rendah ketika ini adalah Okey. Hala 7 serta masa depan syarikat. Ada 5. Yang pertama, meraih keuntungan selepas cukai. Yang kedua iaitu prestasi lebih baik. Yang ketiga, aspek perolehan semakin meningkat. Yang keempat iaitu strategi pertumbuhan dengan pantas. Okey, manakala yang kelima pula, memperhebatkan usaha kelestarian untuk meneroka peluang baru dalam peralihan tenaga, terutama sekali dalam bidang dalam bahan bakar lah. Sekian, terima kasih. Itu saja pada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada Dr. Arif, di mana beliau adalah pensyarah daripada subjek penghantar pengurusan. Bahagian saya pula, saya akan membincangkan tentang strategi atau cadangan yang telah dirancang oleh syarikat perusahaan Petronas ini untuk menghadapi kebarangkalian sebarang masalah yang tengah berlaku ataupun yang akan berlaku lah. Seperti yang kita tahu, syarikat ini dikenali dengan nama julukannya The New Seven Sisters, iaitu syarikat gergasi minyak dan gas yang berjaya mengalahkan syarikat-syarikat industri minyak dan gas di negara barat. Selain menjadi syarikat minyak dan gas nasional yang paling berpengaruh,
Syarikat ini juga diberi keutamaan dari negara-negara luar, iaitu Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Dunia lah. Walau bagaimanapun, seperti yang kita tahu, ianya telah menempa nama besar dalam industri minyak dan gas, tetapi syarikat ini tidak boleh lari daripada masalah, sebarang masalah. Semua syarikat pun seperti yang kita tahu, setiap syarikat ataupun perniagaan ataupun perusahaan yang dijalankan sudah pasti akan menghadapi beberapa masalah, tidak kira masalah besar atau kecil. Ianya terpulang pada sesebuah syarikat itulah macam mana cara untuk diorang menghadapi atau menyelesaikan masalah. Jadi untuk syarikat perusahaan Petronas ini, dia telah menyediakan beberapa strategi yang dikatakan berjaya menyelesaikan masalah mereka yang tengah berlaku ataupun yang mungkin akan datang. Jadi dia macam kata pepatah lah, sediakan payung sebelum hujan. Diorang mengamalkan konsep yang sebegitulah untuk syarikat diorang. Seperti tahun lepas, antara salah satu masalah yang dihadapilah, seperti tahun lepas, seluruh dunia dilanda wabak pandemik COVID, di mana ianya telah menjejaskan pertumbuhan ekonomi dan kemerosotan dan kemungkinan menjadi salah satu punca kemerosotan ekonomi yang terburuk pada tahun lepas lah. Sejajar dengan pertumbuhan ekonomi yang lemah, di mana seluruh dunia telah mengalami masalah yang sama. Seterusnya, Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz, di mana beliau merupakan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, telah berkata bahawa penyusutan nilai atau penurunan harga minyak ini adalah disebabkan harga minyak yang tidak menentu dan ianya secara tidak langsung menjejaskan ekonomi syarikat. Di sini kita boleh faham syarikat yang berkecimpung dalam industri minyak dan gas ini tidak boleh lari daripada masalah berkenaan dengan susut harga, penurunan harga yang disebabkan oleh harga minyak yang tidak menentu. Sebab harga minyak ini bukan ditentukan mengikut kehendak syarikat atau pengurus syarikat atau pemilik syarikat. Ianya telah ditetapkan oleh badan-badan tertentu, di mana ianya tidak boleh diletakkan harga mengikut kehendak syarikat atau pemilik syarikat. Itu adalah salah satu masalah yang sentiasa dihadapi oleh perusahaan minyak dan gas, tak kira di Malaysia ataupun kepada Petronas ataupun di seluruh dunia. Dia tak kira apa pun syarikat, ianya sentiasa berlakulah. Namun begitu, apabila sudah dikatakan satu syarikat gegasi ni, sudah pasti apa yang saya cakap tadilah, diorang telah merancangkan satu idea untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diingini, seperti masalah-masalah yang saya telah sebutkan tadi, mereka juga telah menyiapkan beberapa strategi bagi menghadapi masalah-masalah seperti inilah. Seterusnya,
iaitu yang pertama, sentiasa berorientasikan masa hadapan, di mana syarikat ini telah contohlah apabila dia mengeluarkan atau memberi satu idea yang kreatif, dia akan kaitkan idea itu dengan masa hadapan. Contohnya, kalau dia keluarkan idea ini, apa yang akan terjadi pada masa hadapan? Apa yang akan terjadi? Kalau dia keluarkan idea macam ni, apa yang akan jadi? Jadi dia sentiasa berorientasi dengan masa hadapan. Dia sentiasa kaitkan apa saja yang mereka keluarkan atau apa saja yang mereka rancang, mereka akan sentiasa kaitkan dengan masa hadapan supaya benda ini menjadi satu persiapan untuk menghadapi masalah ataupun satu persiapan untuk mengukuhkan lagi kedudukan syarikat di mata dunia lah. Di mana mereka juga macam, contohnya mereka mengamal satu cara yang mungkin dianggap terbaik pada sebuah syarikat, yang sentiasa ada untung ruginya yang tersendiri. Jelas mereka melihat ke mana akan dituju dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang, dengan seiring dengan perubahan dunia yang semakin maju. Maksudnya segala idea yang kreatif dan inovatif yang dikeluarkan sentiasa dikaitkan dengan masa hadapan supaya ia sentiasa relevan dalam keadaan negara yang semakin maju, tak kira dari segi ekonomi, digital. Jadi mereka membuat persediaan yang terlebih awal lah macam tu. Yang keduanya, merealisasikan projek pertumbuhan. Dikatakan projek loji bersepadu penapisan minyak dan petrokimia rapid, projek pengolahan gas asli cecair terapung Flink, lebih banyak menjalankan projek di Sabah dan di Kanada. Datuk Wan Zulkifli Wan Arifin yang merupakan Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan Petronas berkata, mereka perlu menyediakan jadual projek yang ada ini mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan. Hal ini supaya tidak berlaku kos yang berulang dan semua tugas dilakukan dengan tepat pada masa yang sesuai dengan tahap kesihatan dan keselamatan yang baik. Beliau juga berkata syarikat ini akan meminta dan membida semua beberapa pakej dalam projek yang dijalankan bagi mencerminkan harga bahan mentah yang rendah dan beberapa projek yang telah diluluskan. Apa yang kita faham, ianya akan contoh dalam menjalankan beberapa projek yang besar, dalam masa yang sama mereka juga tidak meletakkan harga yang terlalu tinggi untuk menjalankan projek itu, di mana harga yang berpatutan mengikut projek yang dijalankan. Sekaligus bagi pekerja ni pula, dia akan menjadualkan jadual yang sistematik untuk pekerjanya supaya sentiasa bekerja dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang baik, macam itulah. Seterusnya, mengurangkan kos. Dirujuk dari segi sumber manusia, pemerolehan dan proses perancangan, syarikat ini telah mengkaji semula beberapa proses dalam keseluruhan kumpulan bagi segalanya sentiasa dalam keadaan baik, yang di samping itu membantu mengurangkan kos yang terlalu tinggi. Contohnya seperti mereka cuba mengurangkan dan memudahkan masa pekerja bagi pekerja, macam yang saya sebutkan tadilah, supaya pekerjanya tidak terlalu stres dengan keadaan, supaya kerja dalam keadaan mental yang sihat dan keadaan yang baik, happy. Sebaliknya yang lain pula, hasil penjimatan dari segi aspek masa bekerja ini boleh disalurkan untuk penjanaan tunai, di mana di sini ianya akan mengurangkan secara tidak langsung, ianya akan mengurangkan kos secara tidak. Apabila sistem pekerja ini dilakukan secara sistematik, ianya kemungkinan tidak memerlukan pekerja yang ramai. Okey, dari segi mengurangkan
pekerja ini diorang boleh ambil upah, bukan dari upah, dia macam diorang boleh dari segi penjimatan ini, aspek masa bekerja yang diorang hadkan, yang telah diatur secara sistematik ini, dia punya keuntungan dekat situ, dia boleh menjimatkan untuk membayar apa, gaji pekerja. Lepas tu apa yang dijimatkan tadi dia boleh gunakan untuk duit tu kegunaan untuk lain, untuk contohnya macam untuk keperluan syarikat, keperluan-keperluan yang lain, macam itulah contoh dia. Lepas tu seterusnya yang ketiga, memastikan penjanaan tunai sentiasa dalam keadaan terbaik lah. Sebagai satu syarikat yang ternama di mata dunia, penjanaan tunai yang sentiasa bersistematik ini adalah penting bagi mengatur ekonomi sentiasa dalam keadaan kukuh dan bagi mengelakkan kerugian yang terlalu banyak lah. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas iaitu Datuk Wan Zulkifli Wan Arifin berkata dalam temu bual eksklusif beliau dengan New Straits Times NST beberapa tahun akan datang, dia menjangkakan syarikat ini akan memberi tumpuan. Benda ini berkaitan dengan berorientasi dengan masa hadapan tadilah, sebab beliau berkata beberapa tahun akan datang syarikat akan memberi tumpuan ke atas penjanaan tunai. Sekarang pun mereka telah memberi tumpuan kepada penjanaan tunai, tapi mungkin tidak sepenuhnya. Mungkin akan datang mereka akan memperbaiki lagi dari segi penjanaan tunai ini bagi lebih sistematik lah. Sebagai contoh, mereka akan menjual produk dalam kedudukan nilai yang terbaik dan diperolehi dalam keseluruhan rangkaian nilai, di mana sentiasa memastikan loji sentiasa dalam keadaan baik. Di sini kualiti produk bagi mereka sangat dititik beratkan supaya keluaran yang dikeluarkan sentiasa memuaskan kehendak pelanggan dan seiring dengan pergerakan ekonomi dunia lah. Seterusnya, pelaksanaan pusingan bidaan Malaysia 2021, di mana dikatakan Petronas merupakan sebahagian usaha di mana MBR 2021 ini adalah sebahagian usaha syarikat Petronas dan Gas Nasional ini. Tujuannya adalah untuk memacu dan menyemarakkan lanskap penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas di Malaysia, sekaligus boleh mempromosi negara sebagai destinasi pelaburan bertaraf dunia lah. Mereka juga ingin menjadikan negara Malaysia sebagai negara pengeluar bahan mentah dunia, bahan gas dan minyak ini di dunia. Dia nak jadi macam satu syarikat yang paling utama di mata dunia lah, di mana Petronas di mana syarikat ini percaya bahawa sebahagian besar bahan mentah belum sepenuhnya diekstrak dan kira-kira 20 bilion tong minyak belum diterokai di Malaysia lah. Syarikat ini sememangnya sudah mengetahui bahawa potensi reserve yang sangat besar dalam pengeluaran bahan mentah ini boleh menaikkan nama syarikat sekaligus menaikkan nama Malaysia di persada dunia. Itu adalah 5 ini adalah antara salah satu strategi-strategi dan cadangan yang telah dirancang oleh syarikat ini untuk mengukuhkan lagi dan mengekalkan kedudukan mereka di mata dunia. Dan banyak lagi yang lain yang mereka telah sediakanlah untuk sebagai persediaan untuk menghadapi beberapa masalah yang akan datang.
Seterusnya kita lihat pada penutup.
Secara kesimpulannya, syarikat Petronas adalah sebuah syarikat yang berada di kedudukan tertinggi dalam sektor perniagaan dunia yang sangat menguntungkan, yang paling menguntungkanlah bagi syarikat itu maupun bagi ekonomi di Malaysia, di mana ianya menjadi salah satu syarikat yang dilihat banyak memberi sumbangan kepada negara dan masyarakat. Selain daripada menaikkan nama negara lah, malah kecekapan syarikat ini dalam merancang strategi dan dalam pelbagai usaha yang dilakukan bagi menangani masalah menjadi contoh kepada syarikat perusahaan yang lain, tidak kira di dalam ataupun luar negara. Seperti yang kita sedia maklum, ianya sudah menandingi syarikat-syarikat barat dan sekaligus ianya menjadi contohlah kepada perusahaan dalam dan luar negara. Perkara ini menjadi sesuatu yang sangat membanggakan negara. Demi mengukuhkan namanya di pesada antarabangsa, mereka telah menyediakan banyak perkara dari segala aspek bagi mengekalkan kejayaan seiring dengan perubahan masa, seiring dengan peredaran zaman yang semakin maju. Selain daripada memberi keuntungan kepada syarikat, tidak ketinggalan juga ianya banyak memberi keuntungan kepada pembangunan ekonomi negara dan menaikkan nama negara di mata dunia.
Jadi sampai sini sajalah pembentangan dari kumpulan kami yang bertajuk Petronas, perusahaan Petronas ini. Sekian, terima kasih.